Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, so kita akan sambung kelas kita bawah tajuk taburan kebarangkalian. Okey, jadi saya tengok dah, alhamdulillah masing-masing dah boleh buat graf tu semua. So kita mulakan dengan bacaan doa. Umar sihat? Umar baca doa Umar. Alhamdulillah ada 8 orang je lagi belum join. Okey, Umar baca doa Umar. Boleh ke jap? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. aftah alaina rahmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. So kita okey, sebelum kita teruskan, ada apa-apa soalan tak? Saya tengok masing-masing dah lukis dah graf tu. Okey, kalau kamu pun tengok dalam grup Telegram tu masing-masing dah hantar. Cuma saya tak tanda lagi. Okey, jadi saya tengok yang buat tu alhamdulillah. Okey, yang belum buat tu saya harap lepas ni buatlah. Okey. Cikgu, Ya. dekat exam selalunya ada ke soalan macam tu? Tak ada. Biasanya graf tu dia dah ada dalam kertas satu, nanti kita tengok dalam kertas satu graf tu dah ada dah. Lepas tu adalah bentuk soalan lain yang dia bagi. Tapi maksudnya menggunakan graf tu. Macam tu. Ya, kalau ada pun dulu dalam kertas satu. Contoh kan total tu graf tu yang graf yang mencancang tu total dia satu kan. Tapi mungkin dia keluar dalam sebutan P, dalam sebutan Q. Lepas tu ada graf tu yang dia tak letak bacaan pada paksi Y. So dia suruh kita cari paksi Y tu mungkin dalam sebutan P ke, macam itulah. Cumanya maksudnya kamu kena tahu total tu yang garis-garis tu bacaan pada paksi Y dia totalnya ialah satu. Macam tu. Faham? Okey. Alright. Okey. So kita akan teruskan hari ini dalam yang seterusnya. Kalau awak tengok, okey sat Okey, iaitu bawah tajuk binomial. Okey, taburan binomial. Okey. Jadi kalau kita tengok taburan binomial yang kita nak tengok hari ini, di mana kalau kita lihat sebelum ni kita dah tengok apa dia pemboleh hubah rawak kan, discrete. So binomial ni adalah muka surat 152. Okey, kamu tengok pada muka surat 152. Okey, ada orang nak masuk ke? Tak ada Sekarang ada 45 orang, bermakna 5 orang yang belum join. Alhamdulillah. So saya harap yang dah join ni tolong tanda kehadiran. Siapa yang ada dalam ni tapi tak tanda kehadiran, mungkin yang ada dalam phone susah nak tanda ke apa, minta kawan tolong tandakan Okey. Jadi untuk taburan binomial, okey, dia hanya terdapat dua kesudahan yang mungkin. Okey, kalau sebelum ni kita tengok pemboleh hubah rawak diskrit kan, kita ada apa yang kita tengok kejayaan untuk kita dapatkan kalau dadu, dapatkan nombor 2, okey, ataupun kita dapatkan nombor 4, lepas ataupun duit shilling, contoh macam tu. Jadi kebarangkalian yang kamu jumpa sebelum ni dia boleh banyak. Contohnya kebarangkalian cerita pasal apa untuk mendapatkan sebiji guli ke dalam satu bekas ke kan, ataupun dia ada banyak warna, kamu nak dapatkan warna dalam tu ada hijau, kuning, biru contohnya. Jadi kamu akan dapat kebarangkalian tu macam-macam. Banyak dan tapi total kebarangkalian dalam satu bekas tu jumlah dia mesti satu. Contoh, kalau guli tu guli kuning ada 2, guli merah ada 3, guli hijau ada 4. Jadi kalau kamu totalkan kuning 2 per keseluruhan berapa? Lepas tu hijau 3 per berapa. Jadi bila kamu tambahkan, kebarangkalian itu mesti menghasilkan nilai 1. Faham? Faham tak? Sebab dia dalam satu uji kaji. Contoh, kita kata kita nak ambil nombor 4 dalam dadu. Nombor 4 dekat dadu ada berapa?
Satu. Satu. Jadi 1/6. Jadi lawan dia selain nombor 4 adalah 5/6. Okey? Faham? Boleh tak setakat ni? Boleh. Okey. So, apa dia binomial ini? Iaitu hanya terdapat dua kesudahan. Binomial ni ada dua kesudahan je. Contohnya nanti kita tengok pasal berjaya ataupun gagal. Ataupun dia cerita pasal buah-buahan. Buah-buahan yang manis atau masam. Pasal datang ke sekolah, hadir ataupun tidak hadir. Dia ada dua kejayaan. Okey, maksudnya dia cuma ada dua uji kaji. Kesudahannya ada dua ceritanya. Dia tak ada macam tadi kan, dalam satu bakul ada merah, hijau, kuning. Ada tiga. Tak nak. Yang ini dia ada dua. Contohnya dia kata cari warna merah. Ataupun bukan merah. Macam tu. Dia dua saja. Itu binomial. Okey, kemudian dia kata kebarangkalian kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Maksudnya apa? Contoh, dia kata tadi dadu nombor 4. Palinglah banyak mana pun kebarangkalian dapat nombor 4 memang 1/6. Jika kebarangkalian kejayaan diberi oleh P, maka kebarangkalian kegagalan diberi oleh 1 tolak P. Sebab total adalah 1. Kalau dia tadi macam yang guli dalam bakul ada 3 warna, so dia ada 3 kebarangkalian. Tapi untuk binomial, dia hanya ada 2. Kita boleh uji merah ataupun bukan merah. Hijau ke kuning ke putih ke, semua itu bukan merah. Macam tu. Dia dikategorikan pada 2 saja. Jadi kalau dia buat P, satu lagi 1 tolak P. Pemboleh ubah rawak diskrit ialah X sama dengan 01. Okay, kenapa 01? Sebabnya kat sini pasal berjaya dengan tidak berjaya. Dia ada 2 sahaja. Okey, itu untuk binomial. Okey, next. Eksperimen terdiri daripada 4 percubaan binary yang serupa. Setiap binary ni adalah nama nama. Kalau awak tengok dekat sini tu dia. Okey, percubaan binary. Kamu boleh Google cari. Okey, apa dia lagi banyak lagi kat situ. Setiap percubaan hanya mempunyai 2 kesudahan iaitu kejayaan dan kegagalan. Kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan adalah tidak berubah. Ni dia kata tadi tetap. Setiap percubaan adalah tidak bersandar atau kesudahan suatu percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan yang lain. Tidak bersandar maksudnya dia tak akan ganggu pada percubaan seterusnya. Dia kekal. Okey, itu yang maksudkan tidak bersandar. Kalau bersandar ni dia akan kata macam ni. Contohnya dia kata guli dipulangkan semula tanpa pemulangan. Itu bersandar. Apa tu kawan papa yang ajar Mikail. Okey. Okey, pemboleh ubah rawak binomial ialah bilangan kejayaan R dan N percubaan binary yang serupa bagi suatu eksperimen binomial. Taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak binomial dikenali sebagai taburan binomial. Ni awak kena tahu dululah. Ini secara am dulu kena tahu permulaan dia. Ini dia. Rajah di sebelah menunjukkan gambar rajah pokok yang mewakili semua kesudahan bagi 2 pusingan. Okey, suatu permainan tic-tac-toe. Okey, kat sini kalau awak tengok ni kan permainan ni, awak tahu kan permainan ni? Tahu. Tahu sangat tic-tac-toe ni. Tan 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 tan. Okey, siapa menang? Contoh kan. Okey, adakah taburan ini merupakan binomial? Jelaskan. Okey. Kalau awak tengok kat sini, taburan ini mempunyai 3 kesudahan yang mungkin. Okey, jadi iaitu menang, seri dan kalah. Maka taburan ini bukan binomial. Kenapa dia bukan? Ada 3 kesudahan. Ya, dia ada 3 kesudahan. Kalau balingan duit shilling? Balingan duit shilling. Ya, siapa angkat tangan? Binomial. Ya, binomial. Ada orang nak masuk Okey, dah. So ada lagi 4 orang yang belum masuk. Akmal ada? Akmal? Akmal ada, Akmal? Akmal ada tak? Okey, saya kena gerak. Sebabnya apa? Anak saya ada kelas kat sini. Okey, saya Jap awak baca ni dulu. Contoh tujuh ni awak baca dulu Awak baca contoh tujuh dulu. Saya akan gerak jap. Okey, jap Allah Akbar. Sekejap ya. Awak tengok contoh 7. Saya gerak ke tempat lain sekejap.
Sekejap ya. Sorry, saya kena bergerak. Okey, set Ada orang masuk ke? Oh, ada. Alhamdulillah, seorang je lagi belum masuk. Kejap Okey, saya sambung. Okey. Okey, Alhamdulillah, tahniah. Semakin ramai. Akmal ada Akmal? Akmal ada? Tak ada Okey, tak apalah. Lain dia tak okey kot. Harith ada Harith? Dia baru join tadi cikgu. Oh, Akmal. Akmal. Okey, Harith ada Harith? Ada. Ada. Okey. Zulhazira ada? Zuhazira ada? Okey. Zufauzan ada? Zufauzan? Ada. Okey. Ada. Okey. Ni saya sebut ni sebab ni yang nama yang biasa tak ada. Okey, so sekarang Bila pun ada. Zuhazira pun ada. Alhamdulillah. Jadi siapa yang tak ada ni? Akmal ada dah kan? Seorang tak ada ni. Kelas 5A biasanya insyaAllah ada semua. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Nanti saya check. Okey, kita teruskan. Okey. Jadi kat sini dia kata sebuah rak mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia yang sama dan 4 naskah buku rujukan fizik. 3 naskah buku rujukan kat sini dia kata yang sama. 3 naskah buku rujukan fizik diambil secara rawak. Satu demi satu dari rak itu tanpa dikembalikan. Tanpa dikembalikan. Nyatakan sama ada taburan kalian ini merupakan taburan binomial atau bukan. Okey. Jadi kat sini awak tengok dia kata mula-mula kebaran kalian mengambil sebuah buku fizik. Bermakna buku fizik ada 4, total buku ada 10. Okey, jadi 4/10. Okey, kebaran kalian mesti ditulis dalam bentuk yang terringkas, jadi 2/5. Okey, kemudian kebaran kalian mengambil senaskah buku fizik kedua sebab dia kata tanpa letak semula tau. Bila tanpa letak semula, asal dia ada 4. Kamu dah ambil 1, asalnya total buku ada 10. Dah ambil 1 fizik, bermakna tinggal 3/9. Okey, bermakna kebaran kalian yang kedua adalah 1/3. Dan seterusnya, masa pengambilan ketiga, bukunya dah tinggal 2. Okey, dan bawah tinggal 8. Maka dia tinggal 1/4. Faham tak ni kenapa dia berkurangan semua ni? Faham? Faham. Okey, jadi dia kata kebaran kalian mengambil senaskah buku rujukan fizik dalam setiap percubaan berubah dan setiap kesudahan bersandar. Ini yang bersandar. Tadi yang ini bersandar. Sebab apa? Sebab berlaku perubahan daripada bersandar kepada kesudahan sebelumnya. Maka taburan kebaran kalian mengambil 3 naskah buku fizik berturut-turut tanpa dikembalikan adalah bukan taburan binomial. Sebab apa tadi awal-awal saya dah bagi tahu dah. Sebelum yang slide ini kita dah ada dah. Yang dia terangkan, okey, kalau awak tengok taburan pasal yang ini tadi. Nampak yang ini kan dia kata binomial ialah bilangan kejayaan salah satu eksperimen taburan sorry bukan yang ni. Awal lagi tadi kan. Ni. Ni setiap percubaan hanya ada 2 kesudahan. Kejayaan. Setiap percubaan tidak bersandar. Tidak bersandar. Tetapi yang ini bersandar sebab dia dah ubah. Okey, sebab setiap kali dia ambil tu dia berubah. Faham? Jadi ini bukan binomial. Okey, tahu. Okey. Kan? Faham Faham ya? Jadi kalau orang tanya binomial tu bersandar ke tidak bersandar? Tak. Tidak bersandar. Okey? Sebab apa tidak bersandar? Dia tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebaran kalian sebelumnya. Faham Okey, next. Kita tengok di sini. Diberi X ialah pembeli ubah rawak diskrit bagi percubaan binary dengan kebaran kalian kejayaan adalah 0.3. Kalau kejayaan 0.3, kegagalan
0.7. Ya, 0.7. Okey, jadi dekat sini dia punya senarai unsur X ada 3. Apa dia? 0, 1 dan 2. Maksudnya dia kata nak tengok kejayaan. Kejayaan kita buat berjaya ataupun tak berjaya. Jadi berjaya, gagal ataupun kamu tak dapat pun untuk mendapatkan kebarangkalian yang kamu semak. Okey? Jadi awak tengok yang ni, saya terus, okey, ni semua latihan dia. Cuba kita tengok dekat sini. Satu, kita tengok soalan nombor 3. Sebuah persatuan melakukan tinjauan tentang jumlah upah sebulan yang diperoleh kebanyakan rakyat Malaysia yang bekerja. Hasil tinjauan yang dilakukan mendapati bahawa 50% rakyat Malaysia yang tidak bekerja mendapat upah kurang daripada RM2,000 sebulan. Jika 3 orang pekerja dipilih secara rawak daripada satu kumpulan pekerja, jelaskan sama ada taburan kebarangkalian ini binomial atau bukan. Okey, dia ambil 3 orang. Okey, kita nak tengok, dia kata 50% rakyat Malaysia ni upah dia kurang dari RM2,000 sebulan. Jadi kat sini binomial atau bukan? Binomial. Binomial. Kenapa? Tak ada cakap normal. Tak ada cakap normal. Bukan gitu. Bukan macam tu. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, nak tahu dia binomial atau bukan. Jadi dia punya apa? Dia punya alasan bukan sebab dia tak bagi tahu dia tu normal. Nanti kita tanya pula adakah dia normal. Okey. Jadi awak kena tahu kenapa sesuatu itu dikatakan binomial ataupun bukan. Jadi, untuk kamu menentukan dia tu binomial atau bukan, macam tadilah saya kata, dia sama ada dia bersandar ataupun tidak bersandar. Okey? Jadi, kita kena tengok sama ada kalau dia bersandar, dia binomial ke bukan kalau bersandar? Kalau dia bersandar. Ya, kalau dia bersandar, dia bukan binomial. Yang tidak bersandar barulah merupakan taburan binomial. Dia tidak bersandar. Jadi, kalau kita tengok sini soalan nombor 3. Okey, dia ni taburan binomial ataupun bukan, dia adalah taburan binomial. Okey, kenapa? Sebab dia cerita pasal jika 3 orang dipilih secara rawak daripada satu kumpulan pekerja, jelaskan satu taburan kebarangkalian bertabur binomial ataupun bukan. Jadi kita akan ambil pasal 2 je, iaitu gaji dia kurang 2,000, okey, ataupun lebih 2,000. Dia ada 2 kebarangkalian, maka dia adalah binomial. Okey, dia merupakan taburan binomial. Okey, kalau yang atas, satu eksperimen dijalankan dengan melambung sekeping duit shilling 50 sen pada percubaan pertama dan melambung sebiji dadu pada percubaan kedua. Jelaskan sama ada eksperimen ini binomial ataupun bukan. Bukan. Yang ini bukan. Kalau dekat sini tak ada perkataan sebiji dadu, dia cuma pasal duit shilling, yes, dia akan binomial. Sebab duit shilling dia ada 2 kesudahan saja. Tapi kat sini sebab dia libatkan dadu. So dadu dia mungkin kita jumpa shilling kepala, dadu nombor 1. Shilling kepala, dadu nombor 2. Jadi ada banyak. Jadi kat sini dia bukan binomial. Faham? Okay, so saya harap kamu faham dikatakan binomial ataupun bukan. Okey, dan kita tengok keempat. Dalam satu kajian didapati bahawa 9 daripada 10 pelajar di sebuah kolej melakukan pekerjaan sambilan. Jadi 4 orang yang dipilih. Jadi ini binomial ke bukan? 9/10 pekerja kolej bekerja sambilan. Jadi ini binomial ke bukan? Binomial. Ya, binomial. Sebab 9/10 kerja. Jadi 1/10 tak kerja. Jadi dia ada 2 kesudahan. Faham Okey, next kita teruskan dekat sini. Okey, jadi kat sini kita tuliskan X. B stand for binomial. Okey, jadi dekat sini kita akan gunakan N bilangan dia, P awak punya kebarangkalian tu lah. Okey, kat sini pertimbangkan peristiwa yang berikut. Sebuah piramid, dia kata segitiga. Okey, dan dengan 4 permukaan rata yang sama saiz dilabel dengan nombor 1 hingga 4. Okey, Naim melambungkan piramid
Segitiga itu sebanyak 3 kali. Apakah kebaran kalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid itu dalam setiap lambungan? Okey, ini yang dia bagi tahu dekat situ. So kita tengok dekat sini. Okey, lambungan pertama. Lambungan pertama kalau awak tengok tadi, okey, buku teks ni muka surat berapa? Satu apa? 55. Satu apa? 155. 155 je Okey, 155. Okey, kalau awak tengok, sebab saya nak patah balik tengok ayat kat atas tu. Okey, jadi dia cerita pasal piramid. Okey, piramid segitiga. Okey, dengan 4 permukaan rata. Okey, kalau dalam buku teks tu dia ada gambar piramidnya kan? Oh, kat sini dia tak letakkan gambar dia. Okey, jadi awak tengok dekat buku teks punya gambar tu. Okey, kemudian dia kata dia baling 3 kali. Apakah kesudahan mendapat nombor 4? Jadi oleh kerana dia baling 3 kali mendapat kesudahan nombor 4. Sebab dia ada 4 permukaan. Sebab tu dia guna 0.25. Balingan pertama kita dapat. Dapat nombor 4. Nombor 4 jadi nombor 4 tu ada 1. Bilangan permukaan ada 4. Jadi 1/4. 1/4 iaitu 0.25. Ayat dekat sini, apakah kebaran kalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid? Pada tapak piramid. Okey. Jadi kalau dekat sini awak tengok G dia gunakan kesudahan mendapat nombor 4. G ni dapat nombor 4. Okey, G ni untuk dapat nombor 4. H ni untuk tidak dapat nombor 4. Dia guna G dengan H. Jadi awak kena tengok daripada buku teks lah. Buku teks nampak dia bagi detail. Dekat saya punya slide ni orang ni buat tak detail lah. Jadi awak tengok dalam buku teks. Dia dah labelkan dah. G untuk dapat nombor 4. H untuk tak dapat nombor 4. Jadi dapat nombor 4 ialah 1/4. Kenapa 1/4? Kita punya tapak, kita punya permukaan ada 4. Nombor 4 cuma ada 1 sahaja. Jadi 1/4. Tak dapat ialah 3/4 atau 0.75. Okey, dia kata dia lambung sebanyak berapa kali? Lambungan sebanyak 3 kali. Bila sebanyak 3 kali, maka pemboleh ubah rawat diskrit kita adalah 0, 1, 2, 3. Jadi pemboleh ubah rawat diskrit kita 0, 1, 2, 3 sebab dia baling sebanyak 3 kali. Okey, so kita tengok. Mula-mula dia buat lambungan, dapat nombor 4. Kalau dapat nombor 4, 1/4 atau 0.25. Buat lagi sekali, dapat. Buat lagi sekali, dapat. Jadi, dapat. Okey. Yang kedua, dapat, tak dapat. G, GH. Yang ketiga, dapat, tak dapat, dapat, tak dapat. Dia senaraikan macam tu. Okey. Jadi, dekat sini dia tunjuk kesudahan. Maksudnya, awak baling 3 kali. Jadi, apa yang awak dapat, paling banyak daripada 3 kali tu, awak berjaya memang 3 kali. Daripada 3 kali tu, awak berjaya 2 kali. Awak berjaya 2 kali. Cuma ini kedudukan. Berjaya sekali, berjaya 2 kali, berjaya sekali, berjaya sekali, langsung tak berjaya. Yang inilah yang saya bulatkan dekat tepi, inilah dia punya pemboleh ubah rawat diskrit. Iaitu nombor-nombor yang kamu dapat hanyalah 0, 1, 2 dan 3. Iaitu R kamu. Kebaran kalian yang kamu boleh dapat. Okey, jadi dekat sini kita boleh gambar rajah kat sini dia kata daripada gambar rajah pokok tadi, ni kita kira kosong, X sama dengan kosong. Okey, menggunakan formulanya adalah kebaran kalian X equals to R equals to NCR P power of R Q power of N minus R. Ini formula yang akan diberi. Jadi 3 kali. Sekarang kat sini dia kira kalau kosong, maksudnya tak berjaya. Bila tak berjaya, kebaran kalian tidak berjaya, so kita akan buat. Nampak kat sini? Ini. N dia 3. 3 si kosong, 0.25 iaitu kamu punya P kuasa kosong, 0.75 kuasa 3. Tekan kalkulator. Ini yang kita buat dalam graf sebelum ni. Bila awak buat graf ni, 1, 2, 3, 4, totalnya bila kita kira ialah 1. Okey. Boleh tak setakat ini? Awak boleh tekan kalkulator. Yang ini kita tekan kalkulator. Tengok. Ambil kalkulator awak. Okey, ini. Awak tengok 3 si kosong.
Okey, semua orang tolong kira ni then check dengan jawapan tepi ni sama ke tak. Saya tunjuk satu Awak tekan 3, shift C dekat bahagi. Kosong. Sama dengan, saya suka tanda letak sama dengan. Lepas tu you darab dengan letak dalam kurungan 0.25. Okey, kuasa 0.25 kuasa kosong. Kosong. Kuasa V terbalik kosong. Okey, sama dengan. Okey. Okey, tekan sama dengan. Okey, tadi berapa? 1 kan? Okey. Then awak darab lagi. Awak darab lagi dengan 0.75. 0.75 kuasa 3. Kuasa 3. Okey, itu jawapannya. Round off pada 4 titik perpuluhan. Okey, saya nak semua orang cuba tekan kalkulator untuk 1, 2, 3 yang lain. Yang bawah ni. Tolong. Sekejap saya nak ambil barang. Awak tolong tekan Hello korang sekejap Aduh, sekejap Ni dapat kan? Nilai ni dapat Dapat. Okey, Dapat. start Okey. Okey, dah settle. Okey. Cuba tengok ni sekejap. Saya
Okey, macam ni. Saya ada kerja sekejap ni. Awak tengok. Okey, try jawab soalan ni kejap. Latih di Kendiri 5.6. Cuba buat dulu, sekejap lagi saya datang. Awak buat dulu soalan yang ini. Okey, contoh sekejap lagi saya datang. Awak tengok sekejap. Okey, sorry ya. Biasalah. Anak saya nak masuk kelas, link dia tiba-tiba tak boleh nak masuk pula. Okey, tapi dah settle dah, alhamdulillah. Okey, tengok Okey, awak tengok sini, saya akan nanti awak buat latihan sekejap lagi. Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada suatu hari tertentu adalah 0.45 dengan menggunakan rumus cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu hujan akan turun tepat 4 hari. 4 hari. Maksudnya awak tengok dekat sini dia kata hujan akan turun seminggu. Seminggu iaitu N kita ialah 7. Okey, jadi dia kata kebarangkalian hujan. Hujan kita cerita. So kat sini yang ini. Dia kata hujan. N nya ada 7. N dia ada 7. Dia cerita pasal hujan. Hujan kita ambil sini letak P. Hujan adalah 0.45. Maka automatik kita tahu Q. Q kita adalah 0.55. Sebab apa? Saya dah bagi tahu P tambah Q sama dengan 1. Tadi dekat awal-awal tadi kalau awak tengok dia ada buat P satu lagi 1 tolak P. Dan saya dah bagi tahu dah kebarangkalian total mesti 1. Jadi awak senaraikan dulu siap-siap macam tu. Okey, kemudian dia kata 7 hari. Bila 7 hari awak senarai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kat sini terbalik. Kalau 0 hari hujan, jadi masuk 0 hari hujan tu apa? Langsung tak ada hari hujan. Jadi maksudnya 7 hari panas. Kalau 1 hari hujan, 6 hari panas. 2 hari hujan, 5. Dan 4, 3, 2, 1, 0. Macam tu. Okey, boleh senaraikan macam tu. Dia kata tepat 4 hari. Tepat 4 hari. Tepat 4 hari hujan. 4 hari hujan maksudnya saya akan ambil yang ini. Ya. Okey, dia bagi 4 hari hujan. Jadi 4 hari hujan, cara dia awak tengok saya dah birukan tu. Maksudnya macam cara dia kebarangkalian 4 hari hujan. N ambil N ke atas, N 7, C 4, P-nya ambil 0.45. 4 ni naik je dekat atas. 0.557 tolak 4, 3. Yan, awak tekan kalkulator dapat jawapan yang ini. Faham? Faham? Faham. Okey, kalau saya kata soalan saya nak 6 hari tidak hujan. 6 hari tidak hujan. Kalau 6 hari tidak hujan, awak ambil dekat kolom tidak hujan. 6 hari tidak hujan. Jadi saya ambil yang ini. Faham? Faham? Faham. Okey, Faham. bermakna saya akan ambil X sama dengan 1. Ambil X sama dengan 1. 7C 1,
0.451, 0.557 tolak 1, 6. Faham? Saya kekal je macam tu. Faham. Okey. Kalau saya kata saya cari hari-hari hujan. Hari-hari hujan kita ambil yang bawah. Boleh Okey Okey, sekarang kamu tengok soalan saya yang B. Soalan dia sekurang-kurang 2 hari hujan. Sekurang-kurang 2 hari hujan bermaksud yang mana? Bila dia kata sekurang-kurang 2 hari hujan, saya ambil warna kuning Sekurang-kurang 2 hari hujan. Oh, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Banyak. Banyak ni. Yang saya warnakan kuning ni. Ini sekurang-kurang 2 hari hujan. Jadi bila banyak, apa yang kita buat, sepatutnya kamu akan buat satu-satu. Kamu buat X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, tambah semua banyak. Tapi bila dia banyak sangat, apa yang perlu nak buat ialah kita guna satu tolak yang kita tak nak. Kita nak 2 sampai 7. Jadi kita buat satu tolak yang kita tak nak adalah kosong dengan 1. Faham tak? Faham. Faham. Okey, ada yang tak faham? Okey, ingat itu jadi yang mudah. Nak mudah, kalau tak kita kena tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sangat nak tambah. Jadi kita buat macam tu. Kita guna satu tolak. Kalau soalan saya nak sekurang-kurang 5? Kalau sekurang-kurang 5 apa? 5, 6, 7. 5, 6, 7 dia 3 je. Jadi kamu tambahkan 5 apa, 6 apa, 7 apa, awak tambahkan. Boleh? Okey? Boleh. Okey. Boleh. So sebab saya tinggalkan awak hari ni, saya cepat habis. Okey, saya nak awak buat latihan ini. Latihan yang buat soalan nombor 2. Buat soalan nombor 2, sekarang ada 15 minit lagi. Buat nombor 2 dan soalan nombor 3. 2 dengan 3. Buat dalam buku, tulis, hantar dalam Telegram. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, saya stop awal hari ni. Nanti bila-bila kalau macam petang ke, kalau ada free ke, kita akan buat extra kelas juga untuk kelas kita, tak campur dengan orang lain. So nombor 2 dengan 3 tolong buat dalam buku latihan dan tolong hantar dalam Telegram. Kalau boleh dalam masa 15 minit ni juga hantar, jangan buat apa-apa. Tolong buat latihan ini, boleh? Okey, so saya stop dekat sini. Jadi kita punya kelas hari ni alhamdulillah seorang je yang tak hadir, nanti saya check siapa yang tak ada. Okey, jadi saya tak tunggu awak. So tolong settle kerja dalam Telegram. Boleh? Okey. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Okey.